Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Nurliza selaku pensyarah khusus KPP 3014 Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan sekelas yang saya kasihi. Pada hari ini, saya, Kistina binti Ahmad Fizal, bersama 6 orang ahli yang lain akan membentangkan tentang tajuk kajian kes kami iaitu isu gangguan persekitaran pembelajaran PDPR dan sikap pelajar tingkatan 5 semasa pandemik di SMK Felda Bersaut, daerah Batam Padang. PDPR ataupun pembelajaran di atas talian merupakan sesuatu perkara yang baru yang tidak pernah dialami oleh mana-mana pelajar di Malaysia. Jadi mereka memerlukan proses penyesuaian diri dalam persekitaran yang baru ini dan ia juga diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Ia melibatkan dua proses yang sama penting iaitu pengenalan atau proses berkaitan pengetahuan asimilasi dan akomodasi yang mengakibatkan pengubahsuaian struktur kognitif. Jadi kedua-duanya ini memerlukan keharmonian ataupun keseimbangan yang dipanggil oleh Piaget. Jadi menurut Hagen Han, PR dan Matthew H. Olson dalam Theories of Learning pada tahun 2010, pengalaman yang pelajar hadapi sewaktu pandemik ini dapat membantu mereka dalam proses adaptasi. Antara pengalaman yang boleh kita jadikan contoh dalam proses pembelajaran secara dalam talian ni. Sebagai contoh, kita sekarang untuk mengikuti kelas dalam talian, kita perlu mencari inisiatif untuk mempunyai gadget seperti telefon, komputer riba dan juga tablet. Sebab tanpa gadget ini, kita tidak dapat mengikuti pembelajaran atas talian. Selain itu, pelajar juga memerlukan nota tambahan untuk lebih memahami pengajaran yang disampaikan oleh guru sewaktu di dalam kelas. Hal ini kerana kita tidak mempunyai guru secara fizikal sewaktu mengikuti pembelajaran di atas talian. Oleh itu, kita memerlukan nota-nota tambahan yang perlu diambil di dalam internet ataupun dari mana-mana buku rujukan. Seterusnya adalah penyesuaian adalah cara seseorang untuk menyesuaikan diri sebagai tindak balas kepada persekitaran. Menurut Paul Suparno dalam teori perkembangan kognitif Jean Piaget pada tahun 2001. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 ini telah memberi impak yang besar bukan sahaja dari sektor ekonomi tetapi juga dalam sektor pendidikan. Dan ia menyebabkan pembelajaran yang dahulunya boleh dijalankan secara bersemuka perlu dijalankan secara dalam talian sahaja. Oleh yang demikian, sekolah perlu mengubah kaedah pelaksanaan pendidikan kepada atas talian sepenuhnya dan menyebabkan pelajar juga perlu mengubah cara pembelajaran mereka secara drastik untuk menyesuaikan diri dalam kaedah pembelajaran PDPR. Dan menurut lifelong learning, pembelajaran secara atas talian ini dapat menghasilkan seseorang pelajar yang mempunyai kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Apa mereka katakan pelajar mempunyai kemahiran pembelajaran sepanjang hayat ini? Kerana dalam proses PDPR ini, pelajar perlu lebih berdikari untuk memahami pengajaran yang disampaikan oleh guru. Contohnya, seperti yang saya katakan tadi, mereka perlu mencari sendiri nota-nota tambahan untuk lebih memahami pengajaran. Dan mereka juga perlu mencari alat-alat yang dapat membantu dalam proses PDPR. Dan pelbagai lagi contoh yang boleh kita lihat sewaktu proses PDPR ini yang dapat dijadikan sebagai kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Jadi menurut Muhammad Nazri Abdul Rahman pada tahun 2020, dalam membudayakan norma baharu pengajaran dan pembelajaran dalam talian ini, guru perlu bersifat dinamik, kreatif dan fleksibel. Seperti yang kita tahu, proses PDPR ini mempunyai pelbagai cabaran yang bukan sahaja dihadapi oleh guru tetapi pelajar juga. Seperti yang berlaku di SMK Felda Bersaut, memandangkan sekolah ini merupakan sekolah luar bandar. Kebanyakan daripada para pelajar mempunyai masalah dalam mengikuti kelas dalam talian disebabkan tidak mempunyai capaian internet. Selain itu, mereka juga tidak mempunyai peranti seperti telefon pintar, komputer riba, tablet untuk mengikuti kelas dalam talian. Hal ini kerana kebanyakan daripada mereka datangnya daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Seterusnya, guru juga perlu kreatif dalam mengaplikasikan PDPR seperti menggunakan aplikasi Canva, Quizzes dan sebagainya
Selain itu, guru juga perlu lebih fleksibel dan perlu memikirkan masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh para pelajar di rumah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aziani binti Linus dan saya memegang nombor kad matrik di 2019-2091. Apakah penyataan masalah di dalam isu ini? Penyataan masalah yang pertama ialah PDPR adalah konsep baharu yang diperkenalkan dan ianya kurang produktif daripada sistem PDP yang biasa. Penyataan masalah yang kedua ialah sikap sambil lewah pelajar dalam PDPR dan mereka menganggap ianya suatu kelonggaran kepada mereka untuk tidak belajar. Dan mungkin disebabkan oleh guru tidak memantau secara hadapan dan ibu bapa tidak mengambil berat terhadap PDPR anak-anak di rumah. Seterusnya ialah persekitaran pelajar yang dari golongan pendapatan kurang upaya juga merupakan masalah terbesar kepada pelajar dalam sesi PDPR ini. Di sini terdapat keratan akhbar dan penyataan yang telah kami peroleh di mana Datuk Seri Anwar menyatakan mutu pendidikan pelajar akan terjejas jika isu PDPR tidak ditangani. Akhbar seterusnya mengenai faktor persekitaran gangguan PDPR sewaktu pandemik COVID-19. Menyatakan kurang perhatian daripada pelajar, kehadiran pelajar dan kemahiran guru dalam menggunakan peralatan IT adalah faktor utama dalam isu gangguan persekitaran PDPR sewaktu pandemik ini. Dan saya akan menerangkan mengenai objektif kajian kami iaitu yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor berlakunya isu gangguan persekitaran pembelajaran PDPR dan sikap pelajar tingkatan 5 sewaktu pandemik COVID-19 di Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Bersaud Daerah Batang Padang. Seterusnya, mengenal pasti kesan-kesan yang terkait dengan isu gangguan persekitaran pembelajaran PDPR dan sikap pelajar tingkatan 5 sewaktu pandemik COVID-19 di SMK Felda Bersaud Daerah Batang Padang juga. Dan yang ketiga ialah menjelaskan cadangan-cadangan yang dapat diaplikasikan dan dipraktikkan dalam isu gangguan persekitaran PDPR dan sikap pelajar tingkatan 5 sewaktu pandemik COVID-19 di Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Bersaud Daerah Batang Padang. Seterusnya ialah persoalan kajian. Yang pertama ialah mengenai faktor. Apakah faktor berlakunya isu gangguan persekitaran pembelajaran PDPR dan sikap pelajar tingkatan 5 sewaktu pandemik COVID-19 di Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Bersaud Daerah Batang Padang? Dan persoalan yang kedua ialah mengenai kesan. Apakah kesan yang dapat dikaitkan dengan isu gangguan persekitaran pembelajaran PDPR dan sikap pelajar tingkatan 5 sewaktu pandemik COVID-19 di SMK Felda Bersaud Daerah Batang Padang? Dan persoalan yang ketiga ialah mengenai cadangan. Bagaimana cadangan atau langkah tersebut boleh diaplikasikan dan dipraktikkan dalam isu gangguan persekitaran pembelajaran PDPR dan sikap pelajar tingkatan 5 sewaktu COVID-19 di SMK Felda Bersaud Daerah Batang Padang. Batasan kajian. Kajian ini akan melibatkan pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Bersaud Daerah Batang Padang yang memfokuskan kepada isu gangguan persekitaran pembelajaran PDPR dan sikap pelajar sewaktu pandemik COVID-19. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhani Zati binti Nur Azhan. Saya akan membicarakan tentang kepentingan kajian. Kepentingan yang pertama ialah kepada pelajar sekolah. Pelajar dapat mempersiapkan diri dari segi fizikal dan juga mental sekiranya berlaku wabak pandemik COVID-19 ini yang berkepanjangan. Seterusnya, pelajar dapat mengetahui cara mengatasi dan mempelajari pembelajaran dan juga pengajaran di rumah secara norma baharu. Seterusnya, kepentingan kepada ibu bapa dan juga penjaga. Ibu bapa dapat berfikiran ke hadapan terutama dari segi perancangan kewangan keluarga agar dapat memberi keperluan kepada anak-anak untuk belajar dalam keadaan wabak pandemik COVID-19 ini. Seterusnya, kepentingan kepada pihak sekolah. Pihak sekolah dapat membuat perancangan yang lebih teratur dan juga pantas bagi mengatasi masalah khasnya buat pelajar yang daripada golongan susah iaitu golongan kurang berpendapatan agar tidak ketinggalan pelajaran ketika wabak pandemik COVID-19 ini. Seterusnya, saya akan mengutarakan tentang kajian literatur. Kajian pertama ialah keterangan pembelajaran ketika PKP COVID-19 yang merujuk kepada sikap individu dalam menghadapi PDPR.
Mengikut Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2020, nyatakan PDPR secara dalam talian akan dilaksanakan mengikut kesesuaian guru dan juga murid. Namun, kenyataan ini diharap tidak akan memberi ruang mana-mana pihak untuk mengambil sikap sambil lewa tentang pendidikan anak-anak yang menjadi sandaran masa depan negara. Kamus Dewan Bahasa tahun 2007 mendefinisikan kesediaan sebagai perihal sedia, kesanggupan dan kerelaan. Hasil kajian kesediaan dapat melihat tahap kendiri pelajar untuk mengikuti pembelajaran dalam talian. Kesediaan boleh dirujuk sebagai keadaan individu dalam melakukan sesuatu perkara. Kajian yang kedua ialah persekitaran pembelajaran yang menjadi faktor kejayaan di sekolah. Persekitaran fizikal ini dilihat mampu mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran dan memberi kesan kepada jalinan hubungan mesra antara pelajar dengan pelajar dan guru dengan pelajar. Seterusnya dapat mewujudkan suasana selesa dan sejahtera. Sambungnya, persekitaran pembelajaran merupakan tempat berlakunya proses pembelajaran yang melibatkan konteks sosial, psikologikal maupun pedagogikal. Kajian ketiga ialah pembelajaran dalam talian antara solusi kepada masalah pandemik COVID-19 di sekolah seluruh negara. PDPR merupakan salah satu alternatif atau usaha pihak kementerian dan dijalankan secara dalam talian yang mana melibatkan pihak pentadbiran, guru, pelajar dan ibu bapa baik dari segi sumber kebolehcapaian internet maupun ekonomi keluarga. Pada situasi ini, banyak perisian dalam talian yang dapat memudahkan urusan para guru dan pelajar. Tetapi perisian tersebut masih baharu dan kurang dipraktikkan sebelum ini sehingga memerlukan kecekapan seorang guru dalam mengatasi teknologi ini. Kajian keempat ialah sikap dan pembelajaran dalam talian semasa COVID-19. Abdul Rahman Neta tahun 2020 mendapati pembelajaran dalam talian yang menggabungkan segera dan tidak segera memberi kesan yang positif dan negatif terhadap pencapaian, sikap dan motivasi pelajar. Kesan daripada pemilihan media pengajaran yang dipilih oleh guru akan memberi impak terhadap sikap dan motivasi pelajar dan seterusnya akan menyebabkan kesefahaman pelajar juga terbatas. Kurangnya komunikasi antara guru dan pelajar semasa pembelajaran dalam talian menyebabkan pelajar akan merasa kurang suasana pembelajaran. Kesediaan untuk belajar merupakan faktor dalaman untuk seseorang pelajar itu berjaya. Kajian kelima ialah cabaran yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dalam menggerakkan sistem pembelajaran atas talian, PDPR. Tidak dinafikan sistem pendidikan di Malaysia masih belum mencapai status negara maju yang mampu menjalankan pendidikan secara atas talian dengan berkesan. Malahan capaian internet dan kemudahan-kemudahan di institusi pengajian juga terlalu banyak yang boleh dipersoalkan. Namun dengan berjalannya PKP, ternyata cabaran yang perlu dihadapi oleh warga pendidik dan juga para pelajar sangatlah tinggi. Menurut Luqman Arif Abdul Karim tahun 2020, jurang agihan internet di antara bandar dan luar bandar pada kadar julat yang sangat besar, iaitu nisbah 70, nisbah 30. Jurang digital yang masih besar ini menyebabkan murid-murid di kawasan pendalaman dan juga luar bandar terpinggir daripada menikmati bahan-bahan pembelajaran secara maya yang sepatutnya boleh membantu pembelajaran secara PJJ di rumah. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih kepada Hanis, rakan sekumpulan saya atas penerangan tadi. Saya, Siti Suhaila binti Yusof di 091557 akan menerangkan kajian literatur yang seterusnya yang bertajuk isu dan solusi pelaksanaan PDPR. Antara cabaran yang dinyatakan adalah seperti gangguan internet, emosi dan persekitaran yang kurang kondusif serta kekangan masa. Pelbagai pihak perlu berganding bahu bersama dan usaha penambahbaikan perlu diketengahkan dalam menangani isu yang dibangkitkan bagi memastikan proses PDP dalam talian di musim PKPP ini bukanlah satu halangan. Bagi pelajar yang kurang berkemampuan, pasti menghadapi masalah ini apabila melaksanakan tugasan dari rumah, yang mana difahami bahawa antara kekangan lain yang dinyatakan juga ialah berkaitan isu emosi dan persekitaran yang kurang kondusif seperti semangat untuk belajar, gangguan ahli keluarga, masa yang tidak sesuai dan sebagainya. Seterusnya, tajuk berkaitan kesesuaian persekitaran pembelajaran interaksi guru-pelajar, komitmen guru belajar dan keselesaan pembelajaran dalam kalangan pelajar biologi. Kebanyakan guru mendominasi interaksi dalam bilik darjah. Kualiti tingkah laku kepimpinan guru merupakan satu petunjuk
kualiti interaksi guru pelajar di dalam bilik belajar. Menurut Rowles Carlworth 2014, penggunaan ICT merupakan sumber pedagogi yang berkesan dan berpotensi dalam membantu guru ketika pengajaran dan pembelajaran dilakukan di dalam bilik belajar. Tambahan itu, kemudahan persekitaran perlu seiring dengan perkembangan teknologi dan sumber pengetahuan, bukan lagi pada pengajaran guru semata, malah pelajar perlu berpeluang untuk mendapatkan ilmu seluasnya daripada sumber yang pelbagai. Seterusnya, reka bentuk kajian bagi kumpulan kami ialah yang mana reka bentuk kajian atau kajian kes yang dilakukan adalah berhubung kait dengan pendekatan kualitatif yang mana melibatkan pelajar tingkatan 5. Kualitatif ini adalah dengan melakukan temu bual dengan responden, libatkan pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Pembebasan Felda Pesawat Daerah Batam Padang yang berfokuskan kepada isu gangguan persekitaran pembelajaran, PDPR dan sikap pelajar sewaktu pandemik COVID-19. Baiklah, responden yang telah kami bawa ialah seorang penolong kanan hal ehwal murid PKM SMK Felda Pesawat Daerah Batam Padang yang bernama Tuan Haji Idris bin Syaudi yang kami gelar sebagai Ustaz Idris yang berumur 50 tahun. Kami telah menjalankan temu bual bersama beliau. Baiklah, antara teknik pengumpulan data yang kami lakukan ialah satu iaitu mengumpulkan soalan umum. Yang mana soalan umum ini yang berkaitan dengan responden iaitu Ustaz Idris tersebut, dan soalan kedua iaitu soalan khusus yang terdapatnya faktor, tekanan dan cadangan bagi kesemua soalan, dan soalan ketiga ialah kesimpulan yang mana wakil ahli akan membuat kesimpulan daripada jawapan yang diberikan oleh responden ketika temu bual yang dijalankan. Okey, seterusnya saya akan berikan kepada Ana Celestine berkaitan dengan soalan umum latar belakang responden. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Okey, salam sejahtera semuanya. Nama saya Ana Celestine Kai, pemegang nombor Kametrik di 2019 2091 562 SMP Reka Cipta semester 3. Semasa kami menjalankan temu bual dengan beliau, dia ada sedikit menceritakan bagaimana seorang penolong kanan itu menjalankan tanggungjawab di sekolah, di mana dia perlu menggalas tanggungjawab yang besar, di mana bukan sahaja beliau berkenalan dengan pelajar, malah juga perlu berkenalan dengan ibu bapa pelajar, oleh kerana hubungan yang baik ibu bapa dan guru akan memudahkan proses pemantauan pelajar di sekolah ataupun di rumah. Okey, di sini saya akan membentangkan sedikit latar belakang responden. Beliau merupakan seorang guru penolong kanan hal ehwal pelajar di SMK Felda Pesawat. Nama beliau adalah Ustaz Idris. Beliau baru saja berkhidmat di SMK Felda Pesawat selama 8 bulan. Sebelum beliau berkhidmat di SMK Felda Pesawat, beliau telah berkhidmat di SMK Buyong Adil, di mana semasa menjalankan temu bual itu, dia telah menceritakan bagaimana skop kerja umum bagi seseorang guru yang memegang jawatan penolong kanan hal ehwal murid ataupun PKM, di mana skop pekerjaan sebagai PKM ni dia mempunyai tanggungjawab yang besar. Dia perlu mengenali pelajar, menjaga pelajar, dia kena tahu tentang kebajikan pelajar, di mana pelajar itu sakit ataupun mempunyai masalah ataupun sebagainya. Di mana ada satu kelainan di sekolah SMK Felda Pesawat ni, telah diperkenalkan satu slogan khas untuk SMK Felda Pesawat, iaitu HEM PKM, di mana H membawa maksud hadanah, E adalah efisien dan M adalah mesra.
PKM adalah mesti mempunyai hubungan yang baik dengan ibu bapa, di mana responden telah melihat bagaimana keadaan di SMK Felda Besawat ni selama beliau bertugas selama 8 bulan. Dia sering menggunakan aplikasi WhatsApp berhubung dengan ibu bapa pelajar, di mana komunikasi dua hala antara ibu bapa dan beliau banyak bercerita mengenai masalah umum dari ibu bapa. Selain itu, beliau juga sering ke masjid untuk mengenali lebih rapat ibu bapa pelajar, kerana di Besawat kebanyakan pelajar dia tinggal bersama datuk dan nenek. Di mana kami juga mengajukan soalan umum kepada beliau, Ustaz Idris. Antara faktor-faktor halangan yang ada di sekolah Felda Besawat ini adalah daripada sesetengah pelajar yang tidak mempunyai gadget-gadget ataupun kemudahan mendapatkan capaian internet yang lebih baik untuk menjalankan aktiviti PDPR. Selain itu, di mana jumlah pelajar yang hadir mengikuti pembelajaran secara atas talian juga terbatas berbanding dengan kelas yang dijalankan secara bersemuka. Selain itu adalah faktor penyebabnya adalah faktor pendapatan keluarga yang kurang berkemampuan untuk membeli gadget untuk anak-anak. Menjawab kepada soalan khusus di mana guru-guru terpaksa menggunakan kepakaran tenaga pengajar dalam menggunakan inovasi dan teknologi, menggunakan OHP. Mereka juga terpaksa explore dan mencari pengalaman menggunakan teknologi dan gadget-gadget. Mungkin jenis-jenis gangguan itu ataupun faktor-faktor tersebut boleh mengganggu ketidakberkesanan penyampaian ilmu yang ingin disampaikan oleh pada guru kepada murid-murid oleh kerana situasi yang tidak kondusif. Baiklah, saya akan teruskan dengan soalan khusus faktor yang kedua, iaitu faktor-faktor yang menyebabkan gangguan seperti itu merujuk kepada soalan yang pertama, kerap berlaku. Ia disebabkan oleh yang pertama, capaian kemudahan internet. Kemudahan internet yang tidak bagus dan tidak baik menyebabkan pelajar sukar untuk melakukan PDPR mereka di rumah. Dan yang kedua, kurang pengetahuan tentang perisian terkini ataupun aplikasi seperti Google Form, Google Classroom, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tiada kemudahan komputer ataupun telefon bimbit yang dimiliki oleh pelajar. Oleh itu, pelajar kurang tahu akan teknologi terkini dan keluarga juga tidak mampu untuk membelikannya. Dan yang keempat, suasana pembelajaran yang tidak kondusif. Pelajar berasa tidak akan selesa untuk belajar dengan suasana yang sangat bising dan sangat tidak sesuai. Dan yang kelima, keberkesanan belajar. Pelajar membuat perkara tidak berfaedah semasa PDPR dengan melakukan perkara-perkara yang lain dan bukannya belajar. Kemudian saya akan meneruskan kepada soalan khusus faktor yang ketiga. Seperti yang Anda lihat di sini, terdapat pernyataan tentang persekitaran PDPR di mana responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut dengan beberapa penjelasan yang dinyatakannya, yaitu yang pertama, penggunaan ruang yang tidak mewujudkan suasana pembelajaran pelajar. Yang kedua, tanpa pengawasan ibu bapa, pelajar tidak akan belajar sepenuhnya, malah melakukan perkara yang tidak berfaedah dan kadang-kadang tidak akan belajar. Yang ketiga, ketiadaan bilik belajar memaksa pelajar untuk menggunakan tempat yang ada seperti di meja makan, di meja di ruang tamu, yang ada, maka ia akan mengganggu tumpuan mereka untuk belajar dan melakukan kerja mereka ataupun PDPR. Dan seterusnya kita teruskan dengan soalan khusus bagi kesan-kesan, yaitu yang berkaitan dengan isu gangguan persekitaran. Dan soalan yang pertama berkaitan dengan kesan-kesan yang menjejaskan sesi PDPR yang mempengaruhi pembelajaran dan kesan kepada Jerry ataupun dari segi aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek.
Dan bagi aspek jasmani, pelajar kurang aktif kerana tiada pergerakan yang dilakukan semasa PDPR secara atas talian, kerana mereka akan duduk sahaja dan berhadapan dengan gadget. Oleh itu, mereka tidak melakukan apa-apa pergerakan, melainkan hanya duduk dan diam-diam. Dan ada juga beberapa pelajar yang akan menutup kamera mereka lalu mendengarkan apa yang guru mereka ajarkan sambil berbaring. Dan dari segi aspek emosi pula, guru sukar untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelajarnya kerana mereka tidak belajar secara bersuamuka walhal dalam atas talian. Pelajar hanya mampu memendamkan masalah-masalah yang mereka hadapi dengan dalam diri sendiri dan tiada siapa yang mereka dapat luahkan, melainkan mereka mendapat bantuan daripada guru sendiri. Dan bagi aspek rohani, adab semasa belajar tidak dapat ditunjukkan dengan baik dan kesopanan dan kesusilaan juga sukar untuk dibentuk dengan keadaan pandemik yang kita lalui sekarang. Dan bagi aspek intelek, bimbingan guru kepada pelajar, terutama sekali pelajar yang berada di kelas belakang yang memerlukan bimbingan sepenuhnya daripada guru akan terbatas dan mereka tidak dapat membantu dengan secara bersuamuka dan mereka hanya mampu bergantung kepada pembelajaran secara atas talian. Dan itu pun memerlukan kerjasama daripada kedua-dua pihak, yaitu antara guru dan pelajar. Dan bagi slide yang seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya untuk membincangkannya dengan lebih lanjut. Sekian dan terima kasih daripada saya. Baiklah, nama saya Kirtika Anna Perempuan Subramaniam dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan soalan kesan yang seterusnya. Soalan yang ditanya adalah berkaitan pelajar daripada golongan berpendapatan rendah yang tidak mampu memiliki gadget dan mengakibatkan pembelajaran mereka terbantut. Adakah situasi ini akan memberi kesan kepada mereka jika pada masa akan datang sekolah akan dibuka seperti biasa? Responden kami telah menjawab bahawa situasi ini memang memberi kesan kepada pelajar-pelajar tersebut kerana mereka akan banyak ketinggalan. Mereka tidak dapat menghubungi guru-guru mereka dan hanya bergantung kepada ibu bapa mereka untuk mendapatkan maklumat. Mereka juga akan mempunyai masalah untuk mendapatkan nota dan latihan daripada guru-guru mereka. Jika pada masa akan datang sekolah dibuka lagi, mereka juga akan mengalami masalah untuk menjawab soalan daripada guru-guru mereka sewaktu sesi pembelajaran. Seterusnya, kami telah tanya tentang pelajar tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Besawut yang tinggal di luar bandar dan mempunyai masalah kekurangan bahan pembelajaran dan bagaimana pula mereka mengikuti proses pembelajaran atas talian. Bagi pelajar-pelajar ini, inisiatif diambil oleh pihak ketua panitia dan guru subjek di mana modul disediakan. Para pelajar perlu datang ke sekolah, mengambil modul-modul ini mengikut masa dan tarikh yang ditetapkan. Seterusnya, mereka perlu menyiapkannya dan mengembalikan semulanya pada setiap hari Isnin. Sekiranya ada pelajar yang tercicir, maka para guru akan bertanya tentangnya melalui ibu bapa pelajar tersebut. Soalan yang keempat adalah berkaitan maklum balas daripada ibu bapa yang perlu memerhati pembelajaran anak-anak mereka di rumah dan adakah situasi ini memberi kesan negatif sehingga merenggangkan hubungan ibu bapa dengan anak atau sebaliknya. Menurut responden kami, buat setakat ini tidak ada kes sebegitu yang berlaku. Akan tetapi, ada 3 kategori ibu bapa yang wujud di sekolah tersebut, iaitu ibu bapa yang sangat prihatin terhadap pembelajaran anak-anak mereka, ibu bapa yang mengambil tahu tetapi kurang aktif dan ibu bapa yang langsung tidak mengambil tahu. Walau bagaimanapun, perlu ditekankan di sini bahawa bagi keluarga yang mempunyai anak yang ramai, sukar juga bagi ibu bapa untuk memberikan gadget bagi menjalankan kelas dalam talian. Kesan ini menyumbang kepada terbantutnya pelajar untuk mendapatkan input daripada guru-guru sekolah mereka. Baiklah, soalan khusus yang seterusnya adalah mengenai cadangan-cadangan yang dapat diaplikasikan dan dipraktikkan dalam isu gangguan persekitaran pembelajaran dan sikap pelajar tingkatan 5 sewaktu pandemik COVID-19 di Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Besawut, daerah Batang Padang.
Pertama sekali, kami telah tanya tentang cara yang baik untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif khasnya bagi pelajar tingkatan 5 sewaktu pandemik COVID-19. Menurut beliau, guru di SMK Felda Besawut pada waktu ini lebih menumpukan untuk sesi pembelajaran bersemuka, memandangkan sekolah akan buka tidak lama lagi. Walau bagaimanapun, beliau juga telah mencarangkan dua cara yang baik untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Cadangan yang pertama ialah para pelajar perlu memiliki gadget atau peranti. Bagi memudahkan para pelajar mendapatkannya, beberapa bantuan juga telah diberikan. Sebagai contoh, bantuan awal persekolahan sebanyak RM100 diberikan kepada 388 pelajar yang layak. Seramai 110 pelajar pula telah menerima bantuan zakat sebanyak RM200. Pelajar tingkatan 5 juga telah menerima beasiswa sebanyak RM740 setiap seorang. Cadangan seterusnya memerlukan kerjasama pihak ibu bapa di mana mereka perlu mewujudkan suasana belajar yang kondusif di rumah. Misalnya, mereka perlu mengelakkan suasana yang bising dengan alunan muzik supaya tidak menjejaskan proses pembelajaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Aung Kuzaini bin Aung Zainal di 2019 209 2080 akan menyambung soalan berikutnya. Merujuk kepada jawapan responden apabila melihat situasi semasa yang mana sekolah pada masa ini dibenarkan untuk beroperasi, pelajar-pelajar ada yang dibenarkan ke sekolah untuk meneruskan pembelajaran secara bersemuka. Pihak sekolah akan mengadakan program motivasi kepada pelajar khasnya buat pelajar tingkatan 5 untuk menarik semula minat dan semangat mereka setelah lama meninggalkan zaman persekolahan yang biasa. Selain daripada itu, pihak sekolah juga mempunyai kerjasama di antara Felda dan agensi-agensi luar yang bersama-sama mengadakan program untuk membina semula semangat pelajar khasnya pelajar tingkatan 5 sebelum menghadapi peperiksaan besar. Terakhir, pihak sekolah menyediakan modul khas kepada pelajar yang tertinggal sewaktu PDPC sebagai langkah untuk meringankan beban terhadap pelajar tersebut. Soalan terakhir adalah lebih menumpukan terhadap tindakan guru-guru SMK Felda Besawut. Yang pertama, pihak sekolah memastikan kehadiran pelajar khususnya tingkatan 5 mencapai 100% ke sekolah agar PDP dapat berjalan dengan lancar. Bagi murid yang mempunyai masalah kehadiran, mereka akan diberikan layanan khas untuk memperbaiki sasia diri dengan ditemani oleh guru sebagai mentor atau menti. Tambahan pula, guru kelas akan menumpukan kepada kelompok pelajar yang bermasalah untuk diberikan bimbing sekiranya sehingga ke akhirnya. Walau bagaimanapun, bab kata pepatah, langit tidak selalunya cerah, air pun ada pasang surutnya. Bagi pelajar yang dahulunya cemerlang tetapi berubah sikap atas faktor-faktor tertentu, mereka akan diberikan bimbingan yang sebaiknya agar tidak terpesong daripada pembelajaran yang benar. Antara contoh yang dapat dikaitkan dengan situasi ini, kes penceraian ibu bapa yang mengheret mereka jauh dari mendapat kasih sayang keluarga. Pihak sekolah amat mengambil berat tentang perkara ini. Selain itu, pihak sekolah juga mengadakan satu program yang diberi nama Ziarah Cakna, yang mana murid-murid yang mempunyai masalah tersebut akan dilawati oleh guru-guru bertugas, yakni guru kelas, agar dapat mengetahui masalah mereka dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikut merupakan dapatan kajian hasil daripada temu bual. Setelah membuat rakaman temu bual, kami dapat menyatakan beberapa tema yang berkaitan dengan tajuk perbincangan, iaitu yang pertama, gangguan atau kurangnya pendekatan mengenai internet yang juga menjadi faktor terbesar kepada segolongan pelajar. Yang kedua, emosi dan persekitaran pelajar di rumah dan yang terganggu sekaligus memberi kesan ke atas fokus mereka untuk belajar. Seterusnya, pengurusan masa pelajar yang kurang produktif dari biasa akibat mereka kurang diberikan perhatian oleh guru-guru. Dan keempat, iaitu akhir sekali cara pendekatan PDPR yang amat berbeza jika dibandingkan dengan PDP secara bersemuka. Tema-tema ini merupakan hasil daripada analisis data yang telah dibuat oleh ahli kumpulan kami. Secara rumusannya, melalui temu bual yang dibuat, saya dan ahli kumpulan dapat menyimpulkan bahawa isu gangguan persekitaran pembelajaran PDPR dan sikap pelajar semasa pandemik COVID-19 khasnya dalam skop pelajar tingkatan 5 SMK Felda Besawut daerah Batang Padang memberi kesan kepada pelajar buat masa ini, terutama kepada pelajar yang mempunyai masalah kewangan,
ruang pembelajaran yang tidak kondusif dan perilaku pelajar sewaktu kelas dalam talian yang kurang memberangsangkan. Selain daripada itu, objektif kajian dalam perbincangan ini dapat dijawab dengan sebaiknya oleh responden, iaitu Ustaz Idris yang telah menerangkan mengenai faktor, kesan dan cadangan dengan mengemukakan beberapa persoalan kepada pihak beliau. Pelbagai faktor yang dapat dikaitkan dengan tajuk perbincangan kumpulan ini dan bukan hanya pelajar sahaja yang terkesan dalam situasi ini. Bahkan guru-guru, pihak sekolah dan ibu bapa juga terjejas sama di kala pandemik COVID-19. Terkesan terhadap wabak pandemik ini boleh dilihat terhadap aspek jari seseorang pelajar tersebut yang menghambat pembelajaran dan perkembangan mereka pada ketika ini. Cadangan yang dijalankan dan diperincikan oleh pihak sekolah merupakan antara pendekatan yang memberi perubahan terhadap sistem pengurusan sekolah untuk mengadaptasikan situasi sekarang kepada yang lebih praktikal. Justru itu, marilah kita sama-sama mengambil iktibar dari situasi ini untuk bersedia di masa akan datang. Berikut merupakan rujukan yang berkaitan dengan tajuk perbincangan. Persoalan boleh diajukan kepada setiap daripada ahli kumpulan selepas daripada video ini tamat. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.